Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita perdana edisi Sabtu 18 Mac 2023 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Tanggungjawab bersama Gerakan Agenda Madani. Inisiatif Payung Rahmah baucer RM300 untuk penduduk terjejas banjir. Berita perdana kami mulakan dengan isu kenaikan kos haji untuk tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memaklumkan kerajaan akan menanggung kos haji berjumlah RM1,000 untuk jemaah B40. Tahun ini sepatutnya naik RM1,000. Saya kira-kira, saya rasa untuk B40 tak payah. Jadi, kerugian naik RM1,000 itu ditanggung oleh Kementerian Kewangan supaya orang boleh pergi haji tanpa kenaikan. Tambah beliau, inisiatif dilaksana bagi mengurangkan beban kumpulan terbabit. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kerajaan perpaduan yang diterajuinya terus kukuh dan kekal bertahan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menerusi ucapan sulung sebagai Perdana Menteri pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 di Shah Alam, Selangor, Datuk Seri Anwar yang juga Presiden Parti menegaskan keyakinan itu bersandarkan kepada sokongan kukuh parti-parti yang bersama membentuk kerajaan sejak 4 bulan lepas. Tanggungjawab kita bersama perkuatkan semangat perjuangan, gilap obor reformasi, dan jentera parti harus bergerak supaya agenda madani ini dapat kita terjemahkan secara yang lebih serius dan lebih bermakna. Dalam sidang media pula, Perdana Menteri berkata sistem ketelusan pentadbiran dan pemantauan urusan perolehan tender yang teratur merupakan satu kejayaan bagi kerajaan perpaduan. Saudara, kalau sudah tanya apa dia kebanggaan saya, alhamdulillah tentang kerajaan perpaduan. Kita pantau kerja dan kontrak kerajaan, kementerian-kementerian dan menteri-menteri, dan pastikan semuanya ikut proses tender yang bersih, dan kita pastikan tidak ada yang rompak kekayaan daripada tender ini. 1,000 keluarga terkesan banjir daripada golongan miskin tegar dan B40 di Johor serta sebahagian Pahang bakal menerima baucer bernilai RM300. Inisiatif Payung Rahmah itu khusus untuk membeli peralatan elektrik. Dan kita akan bantu mereka dengan voucher. Satu voucher itu bernilai RM300 untuk mereka membeli barang-barang asas keperluan seperti mesin basuh ataupun peti sejuk ataupun peralatan elektrik yang musnah akibat banjir. Dan kita pun telah berkolaborasi dengan syarikat-syarikat pengeluar elektrik ini. Mereka juga akan mengemukakan harga tawaran yang ada diskaun. Akan kita bincang. Jadi syarikat ini mungkin menjual dengan harga diskaun. Jadi KPDN melalui SSM kita top up lagi RM300 voucher untuk mereka membeli peralatan baru yang musnah. Melindungi, menyokong dan mempertahan kebajikan serta mata pencarian pekebun kecil merupakan komitmen berterusan kerajaan. Ke arah itu, suara pekebun kecil akan dibawa ke Kesatuan Eropah susulan peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR yang dilihat satu halangan perdagangan yang besar bagi pekebun kecil mengakses pasaran Eropah. Kesan daripada tindakan EU ini sebenarnya akan menghalang
dagangan barangan berasaskan pertanian dari Malaysia dan ianya tidak wajar sekali dilaksanakan pada ketika ini. Sekiranya ia dilaksanakan, maka sudah tentulah ia akan menjejaskan ramai pekebun kecil ataupun petani dari segi pendapatan dan juga penjualan hasil pertanian mereka. Kita dah buat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Malahan kita telah buat lebih dari yang sepatutnya. Jadi pihak kesatuan berharap kerajaan terus perjuangkan isu ini sehingga EU menarik balik Sekatan Dagangan dan terus membantu pekebun kecil dengan apa cara sekalipun. Dan pihak kesatuan juga berharap pihak kerajaan dapat memberi tindak balas dengan berbincang secara profesional, ilmiah dan dapat mengikis persepsi negatif EU yang bias dan berat sebelah. Jadi kesatuan juga akan menyokong dan menyantuni segala tindakan kerajaan untuk menyelesaikan isu Sekatan EU. Saudara, lebih 2,000 peserta dijangka memeriahkan program KL Corps Night Ride 2023 bersempena Hari Polis ke-216. Ya, program anjuran Polis Kuala Lumpur bertujuan merapatkan hubungan masyarakat dengan barisan kepimpinan polis. Untuk butiran lanjut langsung bersama Muhammad Ashraf Ishak DIPK KL. Silakan. Ya, Faris dan Fatul, bersempena dengan Hari Polis ke-216, aktiviti kayuhan berbasikal menerusi program KL Corps Night Ride 2023 antara yang disusun dan dilaksanakan oleh pihak Polis Kuala Lumpur dalam usaha untuk mendekati masyarakat setempat khususnya di sekitar ibu kota. Dan untuk kita bercerita lebih lanjut mengenai program pada hari ini, bersama-sama saya ketika ini adalah Ketua Polis Kuala Lumpur iaitu Datuk Azmi Abu Kasim. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Mungkin Datuk pertamanya boleh kongsikan apa aktiviti ataupun penganjuran program pada malam ini, apa yang dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih RTM. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Dalam kita merayakan Hari Polis, sambutan Hari Polis ke-216 tahun 2023, Polis Kuala Lumpur mengambil inisiatif untuk menganjurkan KL Corps Night Ride 2023. Program ini julung kali dilaksanakan dalam tahun ini, insya-Allah berdasarkan kepada sambutan yang kita dapat hari ini, ianya akan menjadi program tahunan kita di sini. Untuk program ini kita akan berkayuh sejauh 21.6 km mengambil sinonim perayaan tahun Hari Polis ini. Dan bilangan peserta kita mulanya hadkan kepada 2,160 saja. Namun sambutan yang kita terima sangat baik, maka bilangan penyertaan itu telah kita lanjutkan, luaskan. Justru hari ini yang akan berkayuh dalam KL Corps Night Ride ini adalah di sekitar 2,300 peserta. Kita mendapat sambutan yang baik daripada rakan-rakan kolaborasi, juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang untuk menjayakan program ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua peserta yang terlibat. Kemeriahan dapat kita rasakan di sini dan saya berharap sasaran untuk kita mendekati masyarakat di sekitar Kuala Lumpur ini akan tercapai dan peserta-peserta akan bergembira dengan program yang kita adakan. Justru sebagai satu simbol mereka memberikan kerjasama yang baik kepada kita dalam kita menjamin keselamatan dan ketenteraman awam di Kuala Lumpur. Okey Datuk, terima kasih Datuk atas perkongsian mengenai program itu tadi. Itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian mengenai program KL Corps Night Ride 2023 yang akan bermula secara rasminya pada pukul 9 malam nanti. Dan sebelum kita mengakhiri lintas langsung pada malam ini, mungkin sedikit sorakan yang Datuk CPO nak tunjukkan betapa semangatnya mereka pada malam ini. Silakan Datuk. Selamat semua Hari Polis 16. Itu dia kemeriahan di sekitar IPK Kuala Lumpur. Kembali bersama Faris dan Fatul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ashraf. Saudara, berita perdana berehat seketika kembali selepas ini. Kerajaan
kerajaan tahun ini menyediakan sehingga 64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Bertemu kembali. Projek inkubator usahawan tani YSM bagi belia dan ibu tunggal berpotensi meningkatkan keterjaminan makanan dan pengeluaran pertanian. Menerusi ilmu pertanian yang dimiliki, peserta mampu menghasilkan makanan sendiri sekaligus menjadi strategi baharu bagi menambah rantaian makanan serta sumber ekonomi negara. Nilala Kadir melaporkan. Sumbangan oleh Bank Islam berjumlah hampir RM100,000. Projek ini disertai seramai 32 peserta, terdiri daripada 19 ibu tunggal serta 13 pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Terutama dalam konteks semasa yang mana kos sara hidup meningkat, terutamanya kos bahan-bahan mentah makanan akan dapat sedikit sebanyak menangani masalah tersebut, ya. Dan bukan sahaja akan dapat menambah pengeluaran dari segi pertanian dan sayur-sayuran makanan untuk masyarakat, ia juga dapat membantu meningkatkan pendapatan. Projek ini turut memperkenalkan teknik terkini serta moden dalam pertanian. Kita mengatakan you become job creators lah. Dalam keusahawanan ini, bagaimana mereka boleh mencari rezeki mereka sendiri. Ini adalah salah satu daripada trust baru yang kita nak bangunkan di universiti ini, selain daripada mencari pekerjaan mereka sendiri. Sebab Cendawan Tiram itself, industri dia untuk demand dia sangat tinggi, dan kita untuk dalam penawaran kita pun sangat kurang dalam industri cendawan. So saya ambil inisiatif untuk belajar tanam cendawan dan alhamdulillah semua tu organik. So sebelum ni saya memang pakai, contohnya memakai baja kimia all the time. So agak untuk pembelian baja kimia dan sebagainya costing sekarang ni. Saya tu saya involved ni for 6 months ni. Program turut melengkapkan para peserta dengan kemahiran kewangan, literasi kewangan dan pembangunan pribadi. Dengan penghasilan makanan produk-produk organik, dia boleh makan, dengan keluarga dia boleh makan dan juga dia boleh jual kepada komuniti setempat. This is what we call local food production. Projek ini merupakan kerjasama antara Bank Islam, UIAM dan Malaysian Institute of Sustainable Agriculture MISA. Nilala Kadir, RTM. RM300 diskaun ditawar Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd kepada mereka yang mendaftar pakej umrah pada pameran Mata Fair 2023. Bagi yang berhajat untuk menunaikan umrah pada Ramadan ini, 300 lagi kekosongan masih tersedia. Pengarahnya Ida Rizwana Idris berkata jaminan penginapan dan tiket penerbangan menjadi keutamaan bagi keselesaan pelanggan sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Sebenarnya apa yang kami alamilah selama ni kan, yang kita nak ialah jemaah fokus dengan ibadah dia. Biar kami buat yang selainnya. Kami sediakan penerbangan, kami jamin tempat tinggal ada. Mereka perlu fokus pada ibadah. Tak perlulah nak fikir sama ada esok ada ke tidak bilik atau tidak. Jadi apa yang boleh kita katakan, Andalusia ni kenapa kita boleh jamin ialah sebab kita sediakan dulu, hotelnya kita dah jamin, tiket penerbangan kita dah sign kontrak dan bayar deposit, maka kita tahu perubahan tidak akan berlaku. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA mensasarkan kira-kira RM400 juta jualan dicapai menerusi 3 hari penganjuran Mata Fair. Presidennya Datuk Tan Kok Liang yakin angka tersebut mampu dicapai berdasarkan sambutan yang diterima pada tahun ini. Dulu sebelum dalam masa pandemik kita dapat 515
booth, tetapi pada hari ini 1,416 booth ialah satu Malaysia Book of Record. Ini menunjukkan satu bahawa ekonomi sudah bertambah baik dan pada masa ini kita boleh nampak revenge travel. Lepas tu berkurung 2 lebih tahun, sekarang mereka berasa untuk tempat mengunjung walaupun tempat di domestik, regional and also antarabangsa. Pengunjung yang ditemui berpuas hati dengan harga yang ditawarkan pada pameran tersebut. Want to go to the international or domestic also can come to Mata Fair because the price is cheaper than for the other time. Alhamdulillah lah, orang kata ada pelbagai-bagai orang kata pilihan. Kalau compare-nya yang saya daripada Ipoh, di Ipoh tu terhad sangat. So di sini maknanya you nak pergi international ke nak pergi mana-mana pun mana yang ada. So agent yang tawarkan package tu pun so far so good. Munasabah lah. Mata Fair yang bertempat di MyTech Kuala Lumpur berakhir esok dibuka kepada pengunjung dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Bas ulang-alik secara percuma juga disediakan dari KL Central dan Sunway Putra ke MyTech sepanjang pameran berlangsung. Nurlela Muhammad Nur, RTM. Sebanyak 12.3% daripada 1,578 kanak-kanak dan remaja berumur 10 hingga 17 tahun di Lembah Kelang mengalami masalah kesihatan mental. Ya, manakala 13.4% pula didapati mempunyai pemikiran bunuh diri dan mencederakan diri. Ia merupakan dapatan daripada kajian faktor penyumbang kepada tekanan psikologi, strategik daya tindak dan tingkah laku remaja yang tinggal di Projek Perumahan Rakyat PPR di Lembah Kelang. Kita telah dapat berjaya menyelamatkan hampir 51 kes cubaan bunuh diri yang berjaya diselamatkan dan dirujuk ke hospital, dan juga dalam sejak diperkenalkan pada 21 Oktober 2022 sebanyak 8,904 panggilan dan 97 pemanggil itu mempunyai tingkah laku membunuh diri. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melancarkan program kesedaran My Health Mind at PPR selain beberapa inisiatif bagi menangani isu tersebut termasuk perkhidmatan talian HEAL. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL berjaya mencatat rekod 10 juta jam bekerja tanpa kemalangan. Melalui kenyataan Malaysia Rail Links yang berhad memaklumkan pencapaian membanggakan itu direkodkan pada hujung Februari lepas berasaskan pelaksanaan bekerja secara selamat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sehingga kini projek ECRL mempunyai kira-kira 17,000 tenaga kerja yang merangkumi kaki tangan daripada pemilik projek, kontraktor dan subkontraktor. Pengumuman dibuat sempena perasmian kempen keselamatan dan kesihatan ECRL 2023 di Projek Casting Yard Seksyen 4 di Dungun. Ketua Pegawai Eksekutif MRL, Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, kempen bertujuan untuk memupuk kesedaran tentang keselamatan, mengenal pasti potensi bahaya dan meningkatkan keyakinan pekerja. Ia seiring dengan pembinaan pesat dan peningkatan bilangan sehingga 350 tapak kerja utama sepanjang 665 km jajaran ECRL ketika ini.
Baik, kami mulakan dengan badminton. Hajat pemain perseorangan lelaki negara Eng Zi Yong meneruskan kejutan di kejohanan All England terhenti di peringkat suku akhir awal pagi tadi. Zi Yong yang menampilkan prestasi cemerlang sepanjang kejohanan itu ditunjukkan jalan keluar selepas tewas 11-21, 11-21 kepada Li Shifeng dari China. Ia penampilan sulung pemain ranking ke-28 dunia itu dalam saingan badminton tertua di dunia tersebut. Kekalahan itu juga menyaksikan Zi Yong gagal menamatkan kemarau kemenangan ke atas pemain ke-14 dunia tersebut dalam rekod 4 pertemuan sejak 2017. Pemain berusia 22 tahun itu sebelum ini mencipta kejutan besar dengan menewaskan juara bertahan dan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen dari Denmark di pusingan ke-16 terbaik. Kini, satu-satunya wakil tunggal Malaysia digalas pemain profesional Li Zijia yang menewaskan pemain Jepun Kodai Naroka 21-9, 10-21, 21-13 lewat malam tadi. Dalam pada itu, pemain profesional negara Li Zijia perlu melepasi halangan pemain ranking ke-13 dari China, Shi Yuqi malam ini jika berhasrat mara ke final. Selepas dikritik hebat susulan tersingkir di peringkat awal dalam 4 kejohanan berturut-turut, Zijia kali ini berjaya menampilkan prestasi sebenarnya di Birmingham. Pemain berusia 24 tahun itu menempa tiket separuh akhir dengan menewaskan bintang muda Jepun Kodai Naroka dalam pertarungan 3 set. Setelah memenangi set pertama 21-9, Zijia mula menerima tentangan sengit Naroka di set kedua sebelum tunduk 10-21. Namun Zijia yang menjuarai gelaran All England pada 2021 berjaya bangkit di set ketiga untuk mengatasi lawannya di ranking ke-6 dunia itu dengan 21-13. Kali terakhir pemain nombor 4 dunia itu menjuarai kejohanan ialah pada Terbuka Thailand Mei tahun lepas. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT sentiasa bersedia melepaskan pemainnya mewakili skuad negara sekiranya kejohanan yang disertai tersenarai dalam kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Demikian titah pemilik kelab tersebut, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Menurut Tunku Ismail, jika syarat itu dipenuhi, baginda juga bersedia meminjamkan fasiliti serta kepakaran kelab berkenaan sebagai tanda sokongan kepada skuad Harimau Malaya menghadapi sebarang kejohanan. Saya kalau FIFA kalender saya sentiasa mengizinkan dan saya akan beri support sepenuhnya. Tetapi kalau tak ada dalam jadual FIFA, bagi pandangan saya, orang yang membayar gaji pemain, saya rasa benda itu tiada faedah, membuang masa. Jadi kalau FIFA kalender ataupun mana-mana FIFA punya competition, memang saya akan bukan saja memberi pemain-pemain, tetapi juga saya sedia offer pasukan kebangsaan apa sahaja teknologi yang ada di Johor Darul Takzim dan fasiliti yang ada. Mereka boleh pakai. Macam malam ni mereka ada training di Padang Seri Gelam, pusat latihan kami. Kenyataan Tunku Ismail itu sekaligus menepis tanggapan penyokong negara sebelum ini bahawa JDT enggan melepaskan pemainnya menyertai skuad kebangsaan kendalian Kim Pan Gon. Baginda berkata demikian selepas merasmikan projek penggantian rumput baharu Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini yang turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan Hannah Hio. Terdahulu, proses penggantian rumput jenis cow grass kepada Zion Zoysia di SNBJ itu ditaja oleh Tunku Ismail dan bermula secara rasmi hari ini. Baginda juga sekali lagi menegaskan kualiti padang stadium di seluruh negara harus dipertingkat dan ditambah baik demi mutu Liga Bola Sepak Malaysia. Jadi saya berharap memang apa yang YB Hannah Hio buat dengan KBS memberi satu inisiatif untuk offer padang-padang untuk improvekan padang-padang di setiap stadium dalam negara adalah salah satu offer yang sangat baik dan saya berharap akan disambut juga oleh klub-klub yang ada di dalam negara kerana benda itu dengan cara tak langsung akan memberikan improvement kepada setiap pasukan dan the domino effect will be the national team.
Bola sepak Liga Super, Selangor FC sekali lagi menerima pengajaran pahit di tangan Johor Darul Takzim JDT apabila tunduk 4-0 kepada juara 9 kali itu di hadapan penyokong sendiri semalam. Ya, kekalahan itu menyaksikan rekod kebal mereka di bawah kendalian Tan Cheng Ho turut lebur pada aksi kelima Liga. Selangor sebelum ini dilabel sebagai pasukan yang mampu mencabar JDT dalam kejuaraan musim 2023. Namun mereka gagal memenuhi jangkaan itu apabila dibolosi 4 gol pada pertemuan di Stadium MBPJ. Kesemua jaringan JDT hadir di babak kedua menerusi pemain import dari Spanyol Juan Muniz dan perancang dari Brazil Diego Luis Santos. Manakala 2 lagi gol disumbang ayam tambatan dari Argentina Fernando Forestieri. Baik, biasanya kita dengar cerita ada individu lari lintang pukang kerana dikejar anjing. Ya, tapi berbeza pula dengan apa yang berlaku kepada dua sekawan ini. Kita saksikan dalam hashtag. Seorang kanak-kanak berpandai cemas apabila bajunya digigit seekor anjing. Kanak-kanak tersebut cuba meleraikan gigitan. Kawannya cuba membantu dengan menggigit telinga anjing berkenaan. Dalam aksi yang berjaya dirakam itu, kedengaran anjing itu menyalak selepas digigit kanak-kanak tersebut. Tiada kecederaan serius berlaku. Lelaki dengan lidah terpanjang di dunia, Nick Stobrel, berjaya mengeluarkan 5 blok Jenga menggunakan lidahnya dengan masa terpantas sekaligus mencatat rekod dunia. Beliau juga cuba memecahkan rekod untuk sentuhan lidah ke hidung terbanyak dalam 1 minit. Selain itu, beliau juga mampu menggunakan lidahnya untuk melukis. Meskipun mempunyai kelebihan tersebut, ia tidak membantu diri rasanya. Tular sebuah video penampakan seekor anaconda gergasi baru-baru ini di sebuah bandar kecil di Brazil. Rata-rata warganet terkejut dan berasa teruja dengan penampakan itu yang dikongsikan oleh Gabriela B di aplikasi TikTok. Saudara, berita perdana edisi 18 Mac 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.